Al-Ustaz Habib Yuzam bin Muhammad Al-Arshi akan menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seluruh hormatnya, silakan Ustaz. Masih. Siap. Masih. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفاقد المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد سالم بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى روح الشيخ بهاء الدين النقشبندي، وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ووصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya untuk saya menyampaikan apa yang terkeluar dari kata-kata ini kecuali dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Yang baik dan buruk datangnya daripada Allah Jalla Jalaluh di bulan Syahrullah, bulan Allah, bulan Maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Tidak ada daya dan upaya juga bagi diri yang hina ini untuk berada di sini hanyalah dengan izin Allah, dan tiada daya dan upaya buat kita semua untuk berada di antara waktu-waktu mustajab baina maghrib wa isya hanyalah di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Penggalan Minyak, hanyalah dengan izinnya saja, dengan kita menggunakan akal yang indah yang dihiasi dengan taqwa. Itulah orang-orang ahlun nuha, orang-orang yang berfikiran cerdas, berada di rumah Allah di antara waktu maghrib dan isyak, tidak menyibukkan diri dengan dunia semata-mata, tapi hanya untuk menuju kepada Allah sahaja. Terima kasih yang pertama dan utama kepada yang mengaturkan majlis kuliah ceramah ataupun kuliah maghrib pada hari ini. Wabil khusus pengerusi sidang atau penghulu, pengerusi Masjid Penggalan Minyak Melaka, imam yang dikasihi Imam Burhan dan ahli-ahli jawatan kuasa dan para barisan imam dan juga muadzin atau bilal-bilal yang mulia, para jemaah-jemaah terutama daripada air molek yang dikasihi sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, yang tidak dapat saya sebutkan nama itu tidaklah merendahkan atau direndahkan darjatnya. Mudah-mudahan semoga kita semua ini dinaikkan darjat kita di sisi Allah dengan asbab berada di rumah Allah pada bulan yang mulia dan waktu yang mulia ini. Topik pada hari ini ialah jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah ini ramai orang terkeliru
Sekali lagi saya sebut, ramai orang terkeliru. Difikir jalan menuju ke Allah ini dengan zikrullah sahaja. Zikrullah tidak menjamin kita dicintai oleh Allah. Apa matlamat kita hidup di dunia ini? Matlamat kita hanyalah untuk menggapai redanya Allah. Apa itu redanya Allah? Redanya Allah itu sebenarnya adalah cintanya Allah kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan kepada kamu semua, maksud ayat itu surah Al-Bayyinah, kecuali memperhambakan diri, beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Apa tu ikhlas? Ikhlas itu bukan terletak di lisan. Ikhlas itu terletak di hati yang suci dan juga bersih. Di dalam Al-Quran ada disebut, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada manfaatnya harta benda kamu, pangkat, jawatan dan sebagainya. Kamu imam, kamu habib, kamu ustaz, kamu masyayikh, apa pangkat-pangkat yang diberi gelaran oleh orang ini semua tidak ada apa-apa. Malun, harta semuanya. Wala banun, malun wala banun, dan juga anak-anak kamu yang ada PhD, yang ada degree dalam kedoktoran dan apa, tidak ada manfaatnya pun langsung. Siapa yang kata? Allah yang sebut. Yauma la yanfa' malun wala banun illa, kecuali siapa yang selamat, man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap, menuju, datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, bersih hatinya. Bagaimana kita hendak membersihkan hati kita? Kita ini dilahirkan dengan para anbiya war rusul, semuanya para nabi-nabi dan rasul, semua dilahirkan ada syaitan dengan kita. Itu perjanjian antara iblis dan Allah, minta untuk disesatkan anak Adam ini daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, semuanya. Setiap penjuru akan cuba disesatkan kita ini. Dengan apa? Dilahirkan bersama kita qarin. Qarin ini syaitan dari golongan jin. Jadi ada orang yang meninggal aksiden, ada yang bunuh diri, tiba-tiba sudah dikebumikan, terlihat, oh dia ada lagi di sini, dia lagi di sini. Tidak, itu qarinnya tu. Rohnya sudah bertemu pada Allah. Rohnya sudah di iliyin atau di sijin. Yang kita nampak itu qarin. Qarin ini ada 7 pintu masuk qarin pada diri kita ini. 7 pintu masuk ini perlu kita jaga. Dan tetapi Allah, nama antara asma Allah, sifat Allah yang adil, antara nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna ialah Al-Adil. Adil. Allah hantarkan bukan saja qarin, tetapi Allah hantarkan juga mulhim. Apa itu mulhim? Dari golongan malaikah. Dari perkataan ilham. Mulhim yang memberi ilham, bisikan-bisikan yang baik, yang tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum syarak, semakin mendekatkan seseorang itu kepada Allah. Tetapi mulhim ini hanya ada satu saja pintu masuknya, iaitu hati yang bersih dan bercahaya. Tetapi 7 pintu yang perlu kita jaga untuk menyempitkan perjalanan, menyempitkan qarin ini untuk masuk ke dalam hati kita, kita perlu jaga dan kita perlu tahu. Barulah bila sempit pintu itu, barulah bercahaya hati itu. Pertama, cara untuk menyempitkan pintu itu ialah dengan zikrullah. Untuk menghilangkan zulmat. Apa itu zulmat? Zulmat itu kekotoran-kekotoran, karat-karat yang ada di hati kita. Dengan apa? Dengan zikrullah.
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah dalam Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah maka akan menenangkan hati. Apakah zikir itu sekadar zikir di lisan dengan menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, afdalul zikri la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah? Ya, tetapi kebanyakannya zikir hanya di lisan saja la ilaha illallah, tetapi dalam kehidupan praktiknya itu dia menyatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Akulah yang berusaha untuk mendapatkan ini. Kerana aku kuat belajarlah, kerana aku dapat didik anak akulah, anak aku jadi baik. Itu asbab. Sebab itu ada doa daripada Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang memiliki semua ini? Allah. Jikalau masih kita tidak sedar bahawa semua yang memiliki dan semua yang menggerakkan ini ialah Allah, itu ada masalah dengan keimanan kita. Sebab itu bila kita solat kita tidak khusyuk, kerana kita masih meletakkan menyembah diri kita secara tidak langsung. Seperti kata Syekh Arsalan di dalam kitab Risalah Tauhid As-Sufiyah, kulluka syirkun khafiyyun, setiap apa yang kau sandarkan kepada diri kamu itu adalah syirik yang tersembunyi. Dalam hadis Bukhari, syirik tetap syirik tersembunyi atau terang-terangan, atau kedua-duanya sekali, termasuk antara dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh, kecuali dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Bagaimana yang pertama kita hendak tahu 7 pintu ini? Apa ada 7 pintu ni? Siapa boleh rekod? Kalau tidak bawa nota boleh rekod pakai voice note. 7 bukan voice note, apa itu, recorded handphone atau apa. Gunakan handphone kita ini semuanya saksi di yaumul qiyamah. Tengok Hindustan akan dipertanggungjawabkan. Ini nikmat. Siapa yang tidak ada handphone langsung di sini? Siapa? Semuanya ada kan? Ingat ayat surah At-Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya semua apa yang nikmat yang diberikan kepadamu. Songkok kita apa kita gunakan? Kain syal kita gunakan untuk apa? Untuk ikut sunnah atau tunjuk pada orang yang kita ni ulama ataupun apa? Atau untuk dipandang orang. Semuanya perlu ibadah. Ya. Jadi rekodkan 7 pintu masuk ini. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Saya tidak ikut turutanlah dalam kitab-kitab tasawuf, tapi ini 7 lah. Yang ketiga lisan, yang keempat kemaluan, yang kelima perut, yang keenam kedua tangan, dan yang ketujuh kedua kaki kita. Yang pertama mata. Mata kita kena jaga. Mata jikalau tidak jaga, ya Allah, dari mata turun ke hati, dari hati inilah mata ini memandang perkara yang tidak sepatutnya, bukan yang haram. Yang haram memang haram, tetapi yang tidak bermanfaat. Mata ini jikalau banyak perkara tidak bermanfaat, ada orang bertanya bagaimana hendak khusyuk dalam solat. Oh, kita berdiri seolah-olah ini solat yang terakhir. Tidak. Memang itu jawapannya yang paling senang untuk melepaskan diri. Tetapi apa yang telah kita lakukan sebelum dan selepas solat? Mata kita banyak melihat benda-benda yang tidak elok, maka mata ini komputer, ada hardwarenya. Apabila solat, terbayang-bayang perkara itu. Kalau pakcik-pakcik suka pergi kedai mak senah janda, tak ada nak nama senah di sini?
Saya tidak kenal ya, wanita-wanita ni saya tidak pakai mata supaya saya tidak nampak wajah-wajahnya. Tak ada mak senah janda, tidak ada ya. Saya main hentam aja nama tau. Kalau ada mak senah betul-betul yang janda, jangan rasa hati ya. Saya tidak tahu, saya tidak kenal pun. Jikalau mak senah janda, suka lihat mak senah janda sebelum pergi solat zuhur, mak senah janda berbual dengan mak senah, berbual, nak cuba-cuba mengayat. Waktu solat tu mak senah juga matanya tu. Kalau Fatimah kebaya, pakai kebaya kat air molek ni. Abang nak makan apa bang? Ni pakcik-pakcik saya tunjukkanlah. Ya. Waktu asar tu, waktu zuhur mak senah janda. Waktu zuhur Fatimah kebaya pula. Masuk. Dia masuk. Jadi yang kamu sujud tu bukan Allah. Kamu sujud mak senah dan kamu sujud Fatimah kebaya. Itulah Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu menyatakan, maksudnya itu kamu seolah-olah sujud kepada Allah, tetapi kamu sujud kepada berhala-berhala yang ada dalam kamu. Apa itu berhala-berhala? Inilah perkara-perkara. Ingat anak waktu sujud. Ingat makan ikan tongkol. Ingat asam pedas umbai. Ingat para biswara ramai orang atau itulah berhala-berhala. Apakah kita sujud pada Allah? Itu mata. Kemudian telinga. Orang yang benar-benar sudah dekat dengan Allah, dia dengar, dia lihat komen-komen yang tidak baik, dia lihat dalam akhbar-akhbar, macam-macam akhbar sekarang, boleh buat novel, akhbar sini, tebal, subhanallah, berapa puluh muka surat, tebal, lebih tebal daripada kitab Bidayatul Hidayah, akhbar sini. Banyak fitnah-fitnah di dalam. Dia jikalau benar-benar hatinya ini terpaut pada Allah, maka dia akan rasa panas, tidak mau baca. Dan dia tidak mau dengar benda-benda yang tidak manfaat untuk dibawa ke akhirat. Telinganya ini akan dipersoalkan. Jadi bersyukurlah siapa yang Allah beri buta sebelah mata, supaya kamu ingat bahawa sebelah mata kamu ini kamu benar-benar manfaatkan di jalan Allah. Kemudian apa? Lisan kita ini berkata-kata. Min al-muslim min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu kata Nabi SAW. Daripada kebaikan keislaman seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kena-mengenanya. Telinganya, matanya, mulutnya. Itu semua meliputi segala-gala yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Nak ambil tahu hal orang, nak ambil tahu hal istana, nak ambil tahu hal ini, nak ambil tahu hal itu, nak ambil tahu hal ini. Kita ini dipertanggungjawabkan tentang hal itu atau tidak di akhirat? Apakah kita akan dipersoalkan tentang perkara itu di akhirat atau di alam barzakh ataupun tidak? Tanya diri sendiri. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Tafakkaru fi sa'ah khairum min ibadati sanah. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah sunat sebulan, setahun. Maksudnya ibadah sunat lakukan juga, ibadah sunat. Dan siapa yang tidak jaga lisan ini dalam berkata-kata, hatta dia seorang pendakwah, hatta dia seorang habib, hatta dia seorang ustaz, dalam majlis taman syurga ini dia mengata politik, dia mengata itu, dia mengata ini, dia mengata macam-macam lagi, bukan untuk menyatukan ummah. Keimanannya dipersoalkan. Pendakwah, ustaz, habib, ini semua tugas kita adalah untuk menyatukan ummah, untuk melembutkan hati ummah supaya lunaknya hati, mudahnya keluar air mata yang akan disaksikan oleh Allah, dan orang yang keluarkan air mata kerana mengingati Allah dan Rasulullah SAW antara orang-orang yang dalam hadis Nabi SAW yang akan mendapat perlindungan arasy Allah yauma la zilla, di mana hari yang tidak ada perlindungan illa zilluh, kecuali perlindungan Allah, iaitu arasy Allah. Orang yang berkata-kata memecah belahkan umat,
walaupun dia bukan pendakwah, dia ada jawatan ataupun tidak, termasuk orang awam juga, keimanannya terhadap Allah dan hari akhirat dipersoalkan. Bukan kata saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis sahih dalam ahli sunnah wal jamaah selepas Al-Quran, sumber hukum dalam Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Hadisnya tidak berapa panjang, tetapi saya ambil ungkapan hadis ini. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan senantiasa berkata-kata yang baik ataupun shut up, ataupun tutup mulut kamu diam-diam. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berdakwah ikut syok sendiri, ikut sedap kita sendiri, tapi kita berdakwah mengikut kalam-kalam Allah, kalam Rasulullah, ijma' ulama tasawuf yang mu'tabar. Itu lisan. Jikalau kita berkata-kata banyak yang tidak baik, itu dipersoalkan. Jikalau kita berkata-kata yang tidak ada manfaat, akan kurang kebijaksanaan yang keluar daripada mulut kita. Bila kurang hikmah keluar dari mulut kita, maka apa guna kita hidup sampai 80-90 tahun tetapi tidak boleh membawa manfaat kepada golongan muda. Sedangkan yang muda, yang berumur, yang berusia, semuanya termasuk sepatutnya memberi manfaat sesama sendiri. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Bukan saja orang Islam, termasuk golongan orang kafir juga. Memberi manfaat kepada mereka. Itu lisan. Kemudian perut, kemaluan. Kemaluan perlu dijaga. Siapa yang tidak jaga kemaluan, ini masalah. Kemudian perut, kemaluan tidak perlu saya terangkanlah, semua sudah tahulah jaga kemaluan. La taqrabu zina. Saya nak tanya geling ajalah, geling ataupun anggur lah. Ada ataupun tidak Allah larang di dalam Al-Quran untuk kita, jangan kau buat zina. Ada ataupun tidak? Ada ataupun tidak? Larangan daripada Allah dalam Al-Quranul Karim, jangan kau buat zina. Boleh siapa angguk ke, geling ke, tidak ada ke? Ada, angguk lah. Ya? Ada, tidak pasti, bagus. Tidak pasti, jangan jawab. Itu yang betul. Itu kalau jabatan agama pun, kalau nak pentauliahan begitu juga. Saya tidak tahu. Itu yang mufti ataupun ustaz-ustaz di jabatan agama suka. Kalau tauliah ni, dia suka dengar ustaz-ustaz kata, bila tidak tahu, tidak tahu. Bukan main hentam aja jawab. Ada. Mana dalilnya? Tidak ada. Mana dalilnya? Tidak tahu dah diam. Saya tidak tahu. La adri nisful ilm, kata Imam Ghazali. Aku tidak tahu sebahagian daripada agama. Bila kita sebut saya tidak tahu, aku tidak tahu, maka kita akan ambil tahu, kemudian kita dapat ilmu yang baru, meningkat ilmu kita. Dengan tidak tahu saja. Berani mengatakan tidak tahu. Bila kata tidak tahu, menundukkan ego. Bila menundukkan ego, insya-Allah akan beradab. Kemaluan ini Allah tidak larang. Tetapi Allah kata apa? La taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Bahaya. Jangan dekati zina. Bagaimana? Mulut berkata-kata yang lucah akan ada di hati, impak kesannya di hati. Melihat perkara-perkara yang tidak elok, yang menjolok mata. Sebab tu jauhkan diri daripada tempat-tempat yang banyak-banyak orang yang tidak menutup aurat, yang menjolok mata di bandar-bandar dan sebagainya. Alhamdulillah kita duduk di kampung ni terselamat kita ya. Boleh kita fokus pada menuju kepada jalan Allah saja. Mendengar benda-benda yang tidak baik, bercampur gaul dengan teman-teman yang suka berkata-kata lucah. Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis ini, maksud hadis ini apa? Agama kamu akan mengikut agama temanmu.
maka pilihlah teman. Jikalau teman kita suka berkata-kata lucah, suka berkata tentang anak dara, suka berkata tentang ini, kita akan cenderung condong ke arah itu. Jikalau teman-teman kita kaki selawat, majlis selawat, muhibbin, cinta para habaib dan sebagainya, maka kita akan condong ke arah itu, ke arah masjid dan sebagainya. Itu menjaga kemaluan. Kemudian menjaga perut. Ini menjaga perut ni. Menjaga perut ini, kita makan seadanya, bila sudah kenyang, berhenti. Jikalau perut yang kita boleh lihat dan kita boleh rasa ini, kita tidak kenal dia kenyang ataupun dia nak makan lagi kerana sedap. Jikalau dia tambah lagi kerana dia memang kebulur ataupun dia lapar, maka memang boleh. Tetapi kalau kerana sedap, itu sudah ikut nafsu. Perut yang kita dapat rasa, kita dapat lihat, kita tidak kenal, bagaimana kita nak makrifat dan kenal kepada Allah? Perut ini punca segala penyakit. Kolesterol, kerana apa? Kencing manis, kerana apa? Sakit jantung, kerana apa? Makanan. Lagi apa sakit lagi? Kencing manis, kolesterol, apa? Buah pinggang, kerana apa? Ini package ni. Dia kalau kita dibukakan hijab, mungkin dalam bentuk hamper dia datang. Kalau kena kencing manis, ni semua terikut-ikut dah semua. Dalam bentuk hamper package anak kau. Ini takdir daripada Allah. Jangan salahkan Allah. Salahkan diri sendiri. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun? Apakah kau tidak menggunakan akal? Tapi Allah yang menggerakkan kita. Memang Allah gerakkan. Sekarang ajal maut di tangan Tuhan. Sekarang awak pergi ke tingkat 20. Terjun, tengok mati ke tidak? Tak nak. Kenapa? Mestilah mati. Kata awak, kata takdir ajal maut di tangan Allah. Terjun dah di tingkat 20. Takut pula. Sebab itu akal penting. Jangan makan kencing manis, takdir. Menyalahkan Allah. Allah tidak zalim. Sebab itu ada la ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimin diri aku. Bulan Rajab banyak kan baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata para ulama, terutama Syekh Abdul Qadir kalau tidak silap saya, Al-Indonesi Al-Mandili, seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dan beliau dan banyak lagi kitab-kitab tasawuf yang lain menyatakan perut ini umpama kuali. Kuali ini pagi isi dia banyak, goreng. Tidak sampai tengah hari, pukul 9 pagi, goreng lagi. Tengah hari, makan lagi, goreng lagi. Masuk 2 bulan, tidak masuk 2 bulan, 1 bulan jadi kuning. 2 bulan jadi hitam atap. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Betul lah. Alhamdulillah ada persetujuan di kalangan ketua-ketua cawangan. Hati itulah atap. Perut ini kuali. Bila atap menjadi hitam, banyak makan menaikkan syahwat, memberatkan diri untuk ibadah, menumpulkan akal. Semua malas. Perut naik. Perut naik. Sebab itu banyak dosa. Orang yang kuat makan ini, dia kata-kata, dia nak kata-kata, dia kata. Dia nak baca buku alamak lembabnya, nak baca kitab. Bulan Ramadan, cuba baca kitab. Cuba baca Quran. Mudah ataupun tidak hafal? Mudah. Kerana apa? Lapar. Itu amalan para ulama. Lapar. Kerana hati kita, kalau tidak ada Ramadan, ya Allah, nak hafal pun susah. Sebab bila sudah perut ini mengembang, banyak makan, malas beribadah, naik syahwat, hendak marah saja, akal kumpul, tidak fikir panjang, dan berbagai-bagai benda negatif yang lain, itulah dia jadi hitam. Dan hati itu tertutup. Dan Nabi SAW kata,
qaswatul qalb, tertutupnya hati, kerasnya hati. Kerana apa? Bikathrati dzunub, dengan banyaknya dosa. Bila hati ini yang bercahaya nak menuju kepada Allah ditutup, bagaimana hendak kenal Allah? Siapa yang kita sujud? Kepada siapa yang kita sembah? Bukan waktu solat fardu itu menunjukkan kita beriman ataupun tidak. Bukan itu sahaja, tetapi selepas dan sebelum itu juga. Sebab itu Nabi SAW tidak menyatakan orang yang sujud itu yang sujud solat 5 waktu itu yang paling dekat dengan Nabi SAW. Nabi sebut apa? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Ada 2 riwayat. Yang paling dekat duduk di antara kamu ini yang paling dekat denganku, tempat duduknya di yaumul qiyamah ialah apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Lagi satu riwayat, orang yang paling banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga perut. Yang keenam, kedua belah tangan. Al-Muslim, qala Rasulullah SAW, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah yang mana orang Islam yang lain selamat daripada kata-katanya dan tangannya. Selamat. Tidak mencaci, tidak mengata, tidak menghumpat, tidak menghina, tidak memecah belahkan umat, tidak memfitnah, tidak macam-macam lagi. Kata-katanya Allah, Rasulullah SAW. Allah, Rasulullah SAW. Kata-kata yang baik saja. Itulah orang beriman dan itulah orang Islam. Dan 2 tangannya tidak campak-campak barang. Seperti semalam kuliah saya ada memberikan contoh. Ini akhir zaman ini banyak orang suka campak-campak barang. Kedai orang, kedai orang. Yang ini jual mie rebus, yang ini jual cendol. Melaka di cendol nombor 1. Saya ambil yang di Melaka punyalah, yang top orang hingga Singapura orang kenal. Asam pedas dan cendol. Yang Mak Minah jual asam pedas, yang Cik Joyah jual cendol. Yang Mak Minah pergi campakkan barang guna bomo dan sihir di kedai cendol tu dah kenapa? Tak ada kena mengena pun kau dalam cerita ni. Saya tak boleh, saya sakit hati. Orang banyak beli cendol dia, awak jual apa? Asam pedas. Dah pula dah. Tak ada kena mengena pun asam pedas dan cendol. Melainkan sakit hati, dia jual asam pedas, yang dia pun buka kedai asam pedas. Tapi walaupun begitu, tidak bolehlah, saya beri contoh, tidak bolehlah lakukan sihir-sihir begitu ya. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Siapa yang masih ada nak simpan-simpan saka untuk jaga diri, kamu telah melakukan syirik. Kerana yang simpan-simpan barang siapa-siapa di sini, kamu bersandarkan pada syaitan, jin. Sebab itu anak kamu degil. Sebab itu anak kamu malas nak mengaji. Sebab itu kamu boleh solat 5 kali saja satu hari. Tidak boleh tambah dengan solat duha. Witir 1 kali pun susah. Itu tanda-tandanya kamu ada jin syaitan dalam badan kamu. Walaupun jin itu jin Islam. Jin Islam ni sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang wakrak juga. Wakrak. Saya kena tahu wakrak. Tahu, faham Imam Burhan wakrak? Faham sama juga jin Islam dengan manusia. Jikalau kamu susah hendak lakukan sunat qabliyah, ba'diyah, maka masih ada jin dalam badan kamu. Kamu simpan turun-temurun. Dan kamu tahu kamu tidak buang. Dia jaga saya, dia baik, dia tidak memudaratkan. Dia memudaratkan kamu, hati kamu tidak akan bercahaya untuk menuju kepada Allah. Hidup kita ini bukan hendak ma'rifatullah. Kita hendak ma'rifah billah. Bukan kenal dengan Allah, bukan kenal pada Allah, tapi kenal dengan Allah. Sebab itu wali-wali Allah digelar Al-Arif Billah. Orang yang benar-benar kenal kepada Allah. Jadi bertaubatlah. Oh, saya dah lama macam ini, saya dah tua macam ini, macam mana saya nak bertaubat? Allah terima ataupun tidak? Allah, nama Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Dan Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi jami'an tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun.
bertaubatlah kamu semua orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kamu kepada Allah, orang-orang yang beriman. Dan kaki kita juga pergi ke tempat-tempat yang baik. Jaga kaki. Jangan pergi ke tempat-tempat warung-warung, duduk melepak, nak minum kopi pagi, tidak mengapa isteri tidak buat kopi, pergi kedai warung, minum kopi sekejap. Jangan duduk melepak. Ini semua merangkumi ini pintu, 7 pintu ini. 7 pintu ini. Bagaimana hendak jaga 7 pintu ini? Nak menyempitkannya dengan selawat. Ya. Tetapi dengan satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini statusnya bawah daripada Al-Quranul Karim. Dia Allah ilhamkan kepada Nabi SAW. Allah berfirman kepada Nabi SAW melalui mimpi dan sebagainya. Direct terus. Jikalau Al-Quranul Karim melalui perantara malaikat Jibril AS. Allah sebut di dalam hadis qudsi ini melalui lisan Nabi SAW. Maksudnya ini, hamba-Ku menunaikan yang fardu. Kemudian ditambah dengan nawafil, iaitu solat sunat, zikrullah dan sebagainya. Yang sunat-sunat dia lakukan. Sehingga aku mencintainya. Dan penglihatannya menjadi penglihatanku. Pendengarannya menjadi pendengaranku. Kata-katanya menjadi kata-kataku. Gerak tangannya, langkah kakinya menjadi langkahku. Bagaimana tu? Maksudnya, semua yang dilakukan itu Allah redha. Jikalau hendak pergi ke tempat yang tidak baik, Allah akan pesongkan dia. Itu dia. Dan malaikat mulhimin ada satu pintu saja, hati yang bercahaya. Dan bagaimana, ini ilmu apa ni? Ilmu apa yang saya sampaikan ni sekarang? Dia ada ilmu fiqh, syariat, ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Oh, sudah makrifat? Tidak. Belum lagi makrifat. Makrifat kita kebanyakannya di sini dan di sini. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar dan seterusnya. Itu makrifat ke? Makrifat hanya di sini dan di sini. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita hamba yang maha mendengar dia, yang maha tahu dia. Kita baru tahu sikit, baru khatam 3, 4, 5, 6 kitab, baru orang panggil habib, baru orang panggil ustaz, baru orang panggil syekh, dah ilmu aku dah banyak. Tidak. Allah al-alim. Allah yang maha mengetahui. Ini ilmu apa saya tanya ni sekarang? Yang saya sampaikan. Inilah dia ilmu yang mana Imam Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu anhu dan ulama-ulama mu'tabar yang lain menyatakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu yang membersihkan hati. Dan ilmu tasawuf ini perlu ada guru yang membimbing. Ilmu tasawuf ini perlu ada tariqah. Apa itu tariqah? Maksud tariqah? Orang Melayu kata tarikat. Tarikat. Tariqah dari perkataan tariq, jalan. Jalan apa? Inilah tajuk hari ini, jalan menuju kepada Allah. Tariqah. Apa itu tariqah? Tidak semestinya bai'ah, tetapi ada guru yang membimbing zikir kita. Wajib, kata para ulama, untuk ada guru yang membimbing zikir kita. Dan dengan sanad itu, kerana guru ini mempunyai sanad rantaian yang boleh ijazahkan. Dia tidak boleh semua ustaz ijazahkan ya, saya kena ingatkan ya. Tidak boleh semua ustaz yang dia dapat ijazah pada guru dia boleh ijazahkan, tidak. Dia diberi kebenaran untuk ijazahkan orang. Dia diberi kebenaran untuk bai'ahkan orang. Barulah dia boleh ijazahkan orang atau bai'ahkan orang. Jika tidak diberi kebenaran, tidak boleh. Ini ada dalam tasawuf, tariqah. Dengan mempunyai guru yang membimbing zikir kita, maka akan leburlah segala-galanya dan kita terduduk bersimpuh di hadapan babullah, pintu Allah. Tetapi Syekh Junaid Al-Baghdadi menyatakan
Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kalau tidak silap saya pernah sampaikan di sini. Saya ulang sekali lagi. Maksudnya ini tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali dia melalui jalan Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui jalan Nabi SAW itu apa? Dengan apa? Dengan pakaian seperti ini, dengan sorban, dengan janggut, dengan jubah, dengan kain pelikat. Kain pelikat begini, kain sarung pun ini ada sunnahnya, ada hadisnya. Di dalam kitab Maulid Ad-Daibai ada Nabi SAW. Sebab itu kita yang pakai kain pelikat ini, kain sarung ini, kalau di Indonesia kata kain sarung, ini adalah sunnah. Nabi pakai kain separas pinggang. Ini adalah sunnah. Sebab itu tidak lari kita orang Melayu dengan Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukan ikut sunnah luaran saja. Qala Rasulullah SAW, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu, tapi Allah memandang hati-hati kamu dan niat-niat kamu. Tidaklah yang menyampaikan ini lebih baik yang daripada yang mendengar. Yang menyampaikan ini ada bahagian mengajar. Yang menyampaikan ini ada bahagian hanya menyampaikan saja. Apa beza mengajar dan menyampaikan? Mengajar bila kita sudah amalkan. Menyampaikan bila kita sedang bermujahadah juga untuk sama-sama kita amalkan. Kerana takut masuk di dalam firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu, lima taquluna ma la taf'alu." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan perkara yang tidak kau kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka amatlah besar di sisi Allah kepada mereka yang berkata-kata, yang menyampaikan apa yang tidak dia kerjakan. Ada bahagian yang saya ajar, ada bahagian yang saya sampaikan. Carilah guru untuk membimbing zikir kita. Di Melaka ini ramai guru. Di Melaka ini ramai guru. Cari. Dengan apa kita nak cari? Dengan berselawat. Saya balik kepada hadis tadi sebelum saya habis. Saya balik kepada hadis tadi. Maksudnya itu Nabi SAW kata apa? Orang yang paling dekat di antara kamu yang paling dekat duduknya di hari kiamat ialah yang paling baik akhlaknya. Lagi satu lagi hadis, yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat ialah yang paling banyak berselawat. Jadi orang yang banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya. Perbanyakkan selawat. Satu selawat Allah akan, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara, kata Nabi SAW. Siapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kata para ulama, satu selawat daripada Allah ke atas hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, meliputi langit dan juga bumi. Ini kan pula 10. 1000 selawat. Haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Bagaimana Allah haramkan jasadnya daripada api neraka? Allah akan memesulkan hatinya, membolak-balikkan hatinya daripada tidak baik menjadi baik, daripada ahli maksiat jadi ahli ibadah. Sebab itu di Melaka tadi saya jalan, ada majlis selawat. Di mana? Di Aikro. Ada majlis selawatnya. Apa nama program hari ini di Aikro? Jom selawat, Melaka berselawat gitu ya. Ramai orang, alhamdulillah. Melaka, Kedah, ya. Melaka, Kedah ni semua tempat selawat. Perbanyakkan selawat. Selawat yang paling mudah, sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril. Malas nak ibadah, susah nak selawat. Susah nak selawat, susah nak ibadah. Daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Sayyidina Husain Al-Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra alaihi wassalatu wassalam binti Muhammad Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad Al-Baqir menyatakan, siapa yang membaca empat kalimah ini 100 sekurang-kurangnya 100 kali satu hari, tidak semestinya menghadap kiblat, tetapi sebaik-baiknya menghadap kiblat. Sambil jalan pun boleh. 100 kali sekurang-kurangnya. Maka dia orang yang malas beribadah ini,
Allah akan memberi dia kekuatan untuk beribadah, beri dia dorongan untuk beribadah, dorongan untuk berbuat baik. Itulah disebut di dalam Al-Quranul Karim, fastabiqul khairat, berkejar-kejar untuk melakukan kebaikan. Apakah 4 kalimah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu kepada Sayyidina Husain. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan riwayat, semuanya riwayat, ada menyatakan riwayat daripada kitab Al-Jawhar Al-Mawhub menyatakan Allah ada 3,000 nama. Dengan mengucapkan 4 kalimah ini, kita telah menyeru 3,000 nama Allah itu. Kalau saya nak terangkan lagi nanti panjang nanti. Jadi sebut Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula saja di sini. Jangan nak tunggu ikhlas, nak tunggu dia resap baru saya boleh. Jangan ikut tertipu, jangan gurur dengan bisikan syaitan. Buat sampai ikhlas. Sebab itu kita ada doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha, antas samiul alim. Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Baca Bismillahirrahmanirrahim dan selawat sekurang-kurangnya 1,000 kali satu hari. Itu yang saja boleh sampaikan. Kita kena cinta pada Rasulullah SAW, menanamkan cinta pada Nabi SAW ini dengan banyak berselawat kepada Nabi SAW. Man ahabba syai'an aktsara dzikru minhu, kata para ulama, siapa yang mencintai sesuatu dia akan sering menyebut sesuatu itu. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah SAW, engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Kita cintai ahli politik, kita cintai Agong, kita cintai YB, kita cintai artis, kita cintai siapa saja, kita akan dibangkitkan bersama mereka, tetapi tidak bersama Rasulullah SAW. Kita cintai Nabi SAW, itulah yang kita akan dibangkitkan bersama Nabi SAW. Dan insya-Allah kita akan terlepas daripada dicelup sebentar ke dalam neraka, dan kita akan masuk syurga dan berjiran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan satu qasidah. Semua boleh ikut. Qasidah dalam bahasa Melayu yang saya karang sendiri, yang saya dapat ilham pada malam haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini menceritakan tentang permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawatnya semua tahulah, kalau lagu Indonesianya Joko Tingkir. Sekejap ya. Bismillah. Ikut saya selawat ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله
dilahirkan tanpa ayah. 6 tahun ibu pun tiada, kakek pula menjaganya. Abu Talib sang pembela, Abu Talib sang pembela, dilahirkan tanpa ayah. 6 tahun ibu pun tiada, kakek pula menjaganya. Abu Talib sang pembela, Abu Talib sang pembela. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Peristiwa dadanya dibedah supaya tidak kasihkan musuh Allah. Jika tidak dadanya dibelah, syaitan pun kan dikasihinya, syaitan pun kan dikasihinya. Peristiwa dadanya dibedah supaya tidak kasihkan musuh Allah. Jika tidak dadanya dibelah, syaitan pun kan dikasihinya. Itulah sifat kekasih kita. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Anak tumbuh istimewa, yatim piatu tiada masalah, dicintai sejagat raya, dididik langsung oleh Allah, dididik langsung oleh Allah. Anak tumbuh istimewa, yatim piatu tiada masalah, dicintai sejagat raya, dididik langsung oleh Allah. Perhatian dari Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Niat hatinya untuk dakwah, dicaci keji lontaran kerikil, tiada goyang tidaklah marah, kerana temannya Allah dan Jibril, temannya Allah dan Jibril. Niat hatinya untuk dakwah, dicaci keji lontaran kerikil, tiada goyang tiadalah marah, kerana temannya Allah dan Jibril, temannya Allah dan Jibril. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Itulah kisah permulaannya, kalam ulama panduan kita. Bukanlah syurga jadi tujuan, tapi jiran dengan Rasul junjungan, berjiran dengan Rasul junjungan. Itulah kisah permulaannya, kalam ulama panduan kita. Bukanlah syurga jadi tujuan, tapi jiran dengan Rasul junjungan, berjiran dengan Rasul junjungan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Semua sekali. Salatullah ala Taha. Kuat lagi. Ala Yasin
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Itu termasuk zikir juga. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku akan aku mewajibkan diriku untuk mengingatimu. Itu Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah sedang ingat kita sekarang ini dengan kita menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat jadi bekalan kita dan seterusnya hingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan suci-sucinya. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk juga datang daripada Allah. Tetapi sebagai adabnya, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Apa-apa saja yang tersilap cakap, terkasar bahasa, saya minta maaf. Saya hanyalah penyampai risalah daripada kalam-kalam para ulama dan Rasulullah SAW yang untuk membawa umat kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan waj'alna min suwamuh aqwamuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha. Ya wasi'al karami wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Al-Syed menyampaikan